orang ni bertuah lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, mulakan Nama. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alright, so minggu lepas hari Isnin tiba-tiba pun saya dah lupa dah macam awak. Kita sangkut sikit kan dalam tajuk esei. So saya pun fikir macam mana kita nak buat. Maybe cara kita tak kena. So saya cuba cari jalan macam mana win-win situation. Awak tak adalah rasa dalam 1 jam tu rugi, tak dapat apa. And then saya pun tak adalah rasa frust bila saya bagi reflection. Adakah anda faham? Tiba-tiba ada seorang tulis kat situ. Tak faham apa dia belajar. So it's very rasa macam sedih lah. Sedih in sense of kesian lah budak tu. Masuk 1 jam tapi satu apa tak faham kan. So basically kita cubalah cari titik tengah. Tapi janganlah lepas ni korang menipu. Nanti tak nak lah letak kat situ tak faham. Nanti siap cik Madana. Janganlah macam tu. Maksud saya bila ada problem just mengaku je lah kita ada problem. So basically tak ada masalah. Panjang umur Fakri. Ada orang message Fakri dah ni kan. Right, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam tajuk enzim sebab hari tu kita sangkut dalam tajuk enzim. Bahasa Melayu panggil enzim tau. So, enzim ni bab apa? Teka tingkatan 4. Bab berapa enzim ni? Bab 5. Yay, hebat. So kita nak belajar ni adalah bab 5. So basically dalam enzim ni sebenarnya dia adalah pembangkit tidak balas. Saya nak cerita yang saya terlepas je masa zaman tingkatan 4. So ini adalah ciri-ciri enzim. So biasanya korang dah tahu. Ini pun tak tahulah kalau Amar dengan Adam tak terror juga. Sedangkan dia orang yang buat video enzim ni. Kalaulah dia orang ingat apa benda yang dia orang cakap masa buat video tu kan. So basically sifat-sifat umum enzim ni dia adalah pantas. Dia digunakan dalam kuantiti yang sedikit dan boleh digunakan semula. Contohnya kalaulah yang ini kan. Kalau enzim tu adalah nama dia, kalau substrate tu adalah sukrosa. Enzim ni namanya adalah sukrase. Okay, so sukrosa ni nanti akan dipecahkan jadi 2 which is glukosa. Satu lagi adalah fruktosa. Lepas tu enzim ni akan digunakan lagi sekali untuk pecahkan molekul sukrosa yang lain. So ini yang kita kata. Enzim ni kita boleh gunakan banyak kali. Satu enzim dia boleh pecahkan banyak substrate. So term ni adalah boleh digunakan banyak kali. And then dia adalah spesifik. Okay, kenapa kita cakap sebagai spesifik? Saya ulang lagi sekali. Apa yang korang faham mengenai spesifik ni? Apa yang korang faham pasal spesifik? What do you understand by the meaning of spesifik ni? Ada tak? Apakah itu spesifik? Okay. Spesifik adalah senang kata kalau tadi kan contohnya kalau satu ni adalah sukrosa, nama enzim dia adalah sukrase. So basically itu yang dipanggil sebagai spesifik. Kenapa enzim ni boleh menjadi spesifik? Disebabkan ada aktif. Alright. So kita tengok kat sini. Kebanyakan tindak balas yang dimangkitkan enzim adalah berbalik. Maksudnya dia boleh pecahkan substrate dan juga dia boleh buat daripada hasil tu menjadi substrate semula. So kita panggil dia sebagai berbalik. Now ada 2 yang selalu budak lupa. Satu ada perkataan dia cofactor. Satu adalah perencat. Mana satu best friend, mana satu musuh? Okay, kalau saya kata best friend which one? Cofactor ke atau perencat? Yes, very good. Cofactor. Sebab cofactor ni yang lagi bagi enzim tu berfungsi dengan lebih berkesan. So, cofactor yang paling famous adalah vitamin B dan ion magnesium. Kalau perencat ni macam toksik lah. Macam musuh. So, basically dia yang akan memperlahankan tindak balas enzim. So, contoh
Contoh-contoh perencat adalah logam berat iaitu adalah plumbum dan juga mercury. So ini adalah ciri-ciri enzim. So kita tak ada masalah. So kita teruskan. Ini tadi kita dah cakap. Sebab tu kita panggil dia sebagai spesifik. Okey, kalau nama enzim dia bergantung pada substrate. Sukrosa, sukrase, kalau laktosa, laktase, maltosa, maltase, selulosa, selulis, amilase, lipid adalah lipase. Tetapi ada enzim dah glamour. Nama dia dah glamour. Korang kalau tukar nama dia nanti takut orang tak kenal. Okay, nama dia dah glamour. Contoh nama dah glamour. Contoh siapa? Kalau penyanyi suka, okay katakanlah yang dekat dengan awak, Caprice. Nama penuh dia korang tahu tak? Saya pun tak tahu. So basically biasanya dia dah glamour dengan nama yang itu. So basically original kita guna nama penamaan enzim tu tak jalan. So contoh enzim-enzim yang dah famous which is trypsin, renin, pepsin dan juga amylase. Ni yang dah famous lah. Okay. Now, ini kita dah cakap, yang ini saya nak betulkan. Saya ada memberi kesalahan yang jelas dan nyata dan saya dah google balik. Kebanyakan enzim yang ada dalam badan kita adalah enzim jenis extracell. Okay, so pepsin and renin juga termasuk dalam extracell. Sebab bila kita kata dia sebagai sel, sebab dia buat daripada sel. Bukannya daripada saya nak betulkan saya punya statement, bukan dalam organ yang sama. Maksudnya dalam perut kan dia ada banyak jenis sel kan. Kita ada sel epithelium, kita ada sel tak ingat. So basically, kalau pepsin and renin tu dihasilkan dekat sel lain tapi digunakan pada sel yang lain. So saya nak betulkan statement saya lagi sekali. Kebanyakan enzim yang ada dalam badan kita semua adalah enzim extracell. Extracell ni maksudnya dia buat dekat sel lain, bukan organ lain. Saya nak betulkan ayat saya. Dia buat dekat sel lain, digunakan pada sel lain. Contohnya pepsin dan renin yang ada dalam perut, dia diperbuat daripada sel yang lain tetapi digunakan dalam sel yang lain. Okay. Tapi kalau katakanlah enzim macam pankreas, awak ingat pankreas? Pankreas adalah LAT. Pankreas ni ada dua jenis tau. Pankreas ni menghasilkan pankreas awak ni sangat senang kata dia sangat ada macam mana, what do we call dia ada banyak function. Pankreas ni selain dia menghasilkan enzim, okay, dia juga boleh menghasilkan hormon. Kalau enzim yang dihasilkan untuk pankreas adalah LAT, LAT. Kalaulah hari ni Mardiana ni, hormon yang dihasilkan adalah IG. Kalau ada orang ajar saya macam mana nak ingat hormon dekat pankreas adalah sebagai PEEK. Subhanallah. Kenapalah saya minta kuning ni? PIG. So maksudnya pankreas ada dua jenis. Dua fungsi. Satu dia boleh menghasilkan hormon which is PEEK, insulin dan glukagon. Enzim dihasilkan LAT, LAT. Okay. Now, enzim intrasel sebenarnya adalah dihasilkan dekat sel, digunakan dalam sel itu. So basically kita tak belajar lagi contoh-contoh enzim intrasel. So contoh enzim intrasel ni yang saya ada baca dalam buku-buku adalah oxidoreductase, ATP synthesis dan satu lagi DNA polymerase. So ini adalah contoh-contoh enzim intrasel. So far boleh faham tak? Apakah yang dimasukkan oleh enzim intrasel dan enzim extrasel? Boleh faham tak? Boleh. Boleh, thank you Amsyah. Akhirnya dengar suara Amsyah. Rindu nak dengar suara korang kan? Asyik dengar suara saya je kan? So ini adalah penghasilan enzim. So penghasilan enzim ni biasa keyword dia pertama ribosom, tapak sintesis protein. Kenapa mesti protein dihasilkan dulu? Apa kaitan enzim dengan protein ni? Apa kaitan enzim dengan protein ni? Apa kaitan enzim dengan protein? Apa kaitan enzim dengan protein? Diorang ni sedara ke? Protein dengan enzim ni? Ya. Yeah. Siapa dulu? Enzim dulu ke protein dulu? Mana satu yang dulu? Macam telur dan ayam. Mana dulu? Protein dulu kena dihasilkan atau enzim dulu dihasilkan?
Yes, very good Huda. Protein dulu dihasilkan sebab sebenarnya kita nak bayangkan enzim tu adalah, saya kata bahan mentah tu adalah protein. Protein akan diubah suai menjadi enzim. Okay. So keyword dia adalah dapat diubah suai. Alhamdulillah masuk juga Ustaz Fakrul kan. Okay. Now, so ini adalah dia punya step-step. So yang ni tak nak sentuh. Korang boleh belajar sendiri. Hari tu dah sentuh dah. Okay, ini mekanisme ni belajar dengan Adam dengan Amar. Hari tu dia bentang kan. So belajar dengan ni Tera, Adam dengan Amar. So tajuk yang ini belajar dengan Adam dengan Amar. No, sorry. So sekarang saya nak cerita faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. Saya rasa kita sangkut kat sini, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. So faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim, kita ada suhu, kita ada pH, kita ada kepekatan enzim dan juga substrate, kepekatan substrate. So macam suhu saya nak buat satu ayat statement dia kat sini tau. Kalau suhu tu optimum, tindak balas adalah maksimum. Maksudnya awak jangan salah ayat. So basically berdasarkan graf kat sini tau. Kalau berdasarkan graf kat sini, saya tarik dia naik ke atas. Okay. Apa statement yang awak boleh buat dekat dalam merah ni? Macam mana awak nak buat satu ayat, ada perkataan maksimum, maksimum saya bagi dia punya keyword-keyword tau. Awak nak cerita pasal suhu, awak nak cerita pasal tindak balas, gunakan perkataan maksimum dan juga optimum. Macam mana nak buat ayat? Saya ulang lagi sekali. Saya bagi 4 perkataan macam susun ayat bahasa Melayu, macam sekolah rendah. Saya bagi awak perkataan tindak balas, saya bagi awak perkataan suhu, saya bagi perkataan optimum dan juga maksimum. Macam mana nak buat ayat? Macam mana nak buat ayat? Berdasarkan ni, saya kata suhu 40 ialah suhu. Macam mana nak buat? Dia kalau bio ni kalau awak salah term je dia terus tolak markah. Macam mana kalau nak buat? Berdasarkan graf kat sini, 40 darjah Celsius adalah suhu. Saya bagi 2 pilihan. Yes, thank you Amsyah. Akhirnya Amsyah. Sekejap bismillahirrahmanirrahim. Sekejap kita nak kata berdasarkan kat sini, kita kata 40 darjah Celsius adalah berdasarkan graf adalah suhu optimum. Apabila suhu optimum, tindak balas adalah maksimum. Yes, very good. Yang ini yang saya nak terang tahu lagi sekali. Ini biasanya perkataan ni kadang-kadang awak jumpa dekat kertas 3 tau. Dia suruh buat ada satu orang kata ini adalah soalan aplikasi ataupun saya nak berkata analisis. Soalan ni adalah soalan analisis. So basically awak tak boleh salah ayat. So jangan terbalik. Bila kita kata macam ni, berdasarkan gambar rajah, buat satu ayat, buat satu statement. So statement yang paling betul dan tepat adalah 40 darjah Celsius adalah suhu optimum. Oleh itu tindak balas adalah maksimum. Jangan balik. Awak jangan cakap suhu adalah maksimum, tindak balas adalah optimum. Itu adalah statement yang terbalik dan awak tak akan dapat markah. Okay. Now, dekat sini kita nak cakap pasal pH dan juga kepekatan enzim. Okay, sebelum tu saya lupa. Ada satu perkataan dalam enzim tu adalah tenaga pengaktifan. Korang pernah tak dengar tenaga pengaktifan dekat kimia? Ini adalah tajuk kimia ni sebenarnya. You guys pernah dengar tak perkataan tenaga pengaktifan? Pernah dengar tak perkataan tenaga pengaktifan? Saya tak ingat. Korang ada ke belajar ni? Saya rasa tenaga pengaktifan ni kalau saya belajar dulu kat you macam termodinamik lah. Ada tak kimia belajar pasal tenaga pengaktifan? Pernah kot tapi tak tahu apa benda tu. Okey, tenaga pengaktifan. Okey, tapak aktif dengan tenaga pengaktifan ada lain. Okey, tenaga senang kata macam ni. Berdasarkan, jom kita tengok graf. Hari ni nak belajar analisis graf je. Kita ada 2 jenis tindak balas. Okey, satu tindak balas ni tindak balas ni tanpa enzim. Satu lagi tindak balas ni dia melibatkan enzim. Yang warna biru ni, yang ni adalah tanpa enzim. Okey, yang ini adalah ada enzim.
Okay, so berdasarkan graf yang macam ni, apakah yang korang boleh buat kesimpulan? Bila ada enzim, apa jadi dekat tenaga pengaktifan? Bila tak ada enzim, apa jadi pada tenaga pengaktifan? Sekejap, anak saya tengah membawang ni, sekejap. Ya, Emil, what do you want? Kenapa pasal apa sayang? Huh? Okay, right. Okay. Sini. Okay, right. Okay, sekejap ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, berdasarkan dekat dalam sini, dekat dalam graf ni, apa kita boleh cakap? Bila ada enzim, tenaga pengaktifan tu macam mana? Berdasarkan graf ni, bila ada enzim, tenaga pengaktifan tu tinggi ke rendah? Ya, rendah. So, kesimpulannya apabila enzim ada, tenaga pengaktifan substrate tu apa? Dapat ditinggikan atau dapat direndahkan? Dapat direndahkan. Very good. So, bayangkan macam ni, awak ada biskut ni tau. Katalah biskut ni, bila kita letak enzim, kita lebih mudah nak pecahkan dia jadi hasil. Tapi kalau dia tak ada enzim, kita katakanlah substrate ni, tenaga pengaktifannya tinggi. Maksudnya banyak tenaga diperlukan untuk memecahkan molekul-molekul ni. So, kita nak kata kat sini, apabila ada enzim, tenaga pengaktifan, substrate tu dapat direndahkan. So, basically, apakah itu tenaga pengaktifan? Apakah itu enzim? Enzim ni berfungsi dapat mengurangkan tenaga pengaktifan. So, kadar tindak balas tu boleh berlaku dengan lebih cepat. Apakah itu tenaga pengaktifan? Tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan molekul substrate sebelum tindak balas berlaku. Okay, now. Right, so kita cerita pasal suhu. Now, senang kata macam ni, saya tengok suhu optimum je. Kenapa suhu optimum tu penting? Suhu optimum tadi kita kata tindak balas tu akan jadi maksimum kan? So macam mana tindak balas tu jadi maksimum? Alasannya adalah disebabkan frekuensi. Saya ulang slow-slow. Saya ada banyak distraction dekat saya, depan saya ni sekarang. So saya susah nak buat ayat ni. Okay, so ayat saya macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 6. Awak nampak suhu optimum. Bila suhu ni optimum, tindak balas adalah maksimum. Kenapa tindak balas tu jadi maksimum? Adalah disebabkan tenaga kinetik bertambah. Macam mana tenaga kinetik boleh bertambah? Sekejap. Macam mana tenaga kinetik ni boleh bertambah? Disebabkan pelanggaran atau frekuensi pelanggaran antara substrate tu makin lama makin cepat. So far boleh faham tak? Boleh Right. So, kita teruskan. Okay, now sebelum tu, apabila suhu tu terlampau tinggi, apa jadi pada enzim? Kalau berdasarkan graf ni kan, bila suhu tu sampai 60 darjah Celsius, tengok dekat sini je. Apa jadi pada tindak balas enzim? Berkurang. Tapi kalau dia dah sampai kat bawah ni, kalau nak cantik lagi, lebih tepat apa ni? Kalau dia sampai dekat sahabat pasti ni. Ternyata asli. Ternyata asli, tindak balas tu akan di zero. Bila zero, kita kata tindak balas dia akan terhenti. Berkurang pun saya terima. Okay. Cuma kalau nak tengok ayat kat sini, kita boleh kata dia kalau dia habis kat sini, sampai negatif, dia akan terhenti. Okay, tapi saya terima. Now, kenapa dia boleh jadi ternyata asli? Ternyata asli adalah disebabkan oleh tapak aktif. Senang kata, faktor-faktor ni semua dia akan mengganggu tapak aktif tau. So, kalau suhu tu meningkat, tapak aktif tu, dia punya tapak aktif tu boleh berubah. So bila boleh berubah, dia akan menukarkan bentuk 3 dimensi bentuk 3 dimensi protein. Senang kata protein ni kalau kita nak kata bentuk enzim ni sebenarnya dia adalah 3D. So bila suhu tu terlampau tinggi, dia akan merubah tapak aktif. Okay, so bila dia merubah tapak aktif, dia tak boleh melakukan tindak balas lah. So saya nak cerita dua je ni. Suhu dan satu lagi adalah pH. Kenapa awak tak tengok TV kat bawah? Huh? What's wrong? Tak. Okay. Now. Right. Okay. So saya teruskan. Sekejap. Okay. Saya teruskan. Kalau lah awak tengok kat sini pH. Setiap enzim ni dia ada pH dia yang optimum tau.
kita nak kata pH optimum untuk every enzyme ni sebenarnya adalah antara 6 hingga 8. Tapi ada enzim yang special. Contohnya katakanlah enzim dekat perut. Perut awak ingat P, pepsin and renin. Kalau perut ni dia punya suhu optimum, pH optimumnya adalah 2. Apabila pH optimum tidak balas adalah bila pH tu optimum tidak balas adalah maksimum. Maksimum. Korang tengah makan ke apa ni? Come on lah guys. Okay, now. So, terima kasih Razi ni. Razi. Alright. So senang kata, kenapa kita perlukan pH optimum? Apa jadi kalau pH tu tak optimum? So, kita nak cerita macam ni. Bila pH tu tidak optimum, kita nak kata charge yang ada pada ion ni mengurangkan keupayaan dia akan merubah charge pada ion. So, bila dia akan merubah charge pada enzim. Bila charge ni akan berubah, dia akan menyebabkan enzim dengan substrate tu susah untuk bergabung. So, kesimpulannya, bila pH tu tidak optimum, okay, charge pada enzim tu boleh berubah. So, bila charge enzim tu boleh berubah, dia boleh mengurangkan, orang kata, pembentukan enzim substrate kompleks. So, maksudnya enzim dengan molekul tu tak dapat bergabung. Okay, right. Now, ini kita nak bayangkan kepekatan substrate. Saya ambil yang ni tau. Kita nak bayangkan Amsha lah. Saya ambil Amsha. Katakan Amsha adalah enzim. Korang semua adalah substrate. Amsha punya keupayaan, kebolehan dia hanya boleh pecahkan dalam 1 minit 5 substrate je. Nak bayangkan macam tu. Katakanlah ada Amsha dalam 1 minit dia boleh pecahkan substrate tu 5 saja. Kita masukkan 2 substrate, Amsha tak ada masalah. Kita masukkan 3, Amsha tak ada masalah. Kita masukkan 4, Amsha tak ada masalah. Kita masukkan 5, tak ada masalah sebab itu maksimum dia boleh bertindak balas. Dalam 1 minit dia boleh pecahkan 5 substrate. Tiba kita tambah lagi 8, 6, 8, 9, 10. Kita tambah substrate. Makin lama makin banyak. So basically bila kita tambah makin lama makin banyak, tapi Amsha tu seorang, enzim tu seorang, tindak balas tu tak boleh dinaikkan. Sebab tu dia wujud faktor penghad kat sini. Okay, so faktor penghad dekat sini, kita nak kata kalaulah kat sini adalah substrate, kepekatan substrate, apakah faktor penghad dalam graf ni? Kalau dekat sini adalah substrate, apakah faktor penghad? Apakah faktor penghad? Kalau sini substrate, apakah faktor penghad dia? Faktor penghadnya adalah enzim. Alright. Kalaulah katalah untuk substrate, kalaulah dia untuk enzim, dia terbalik pula. Alright. So, saya rasa dah habis kat sini. Saya nak ambil satu lagi pasal enzim. Korang okey tak ni? Amsha okey tak? Saya laju sangat tak Amsha? Saya ada distraction sikit ni Amsha. Tajuknya macam susah sikit lah. Dia macam teori semata-mata tak? So saya ulang lagi sekali. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim? Ada 4 faktor. Apakah itu faktor-faktor dia? Apa dia? Suhu. Lagi? Kepekatan lah. Yes, kepekatan apa? Dia ada 2 kepekatan nama. Kepekatan enzim. Kepekatan enzim, satu lagi? Kepekatan pH Enzim bergabung dengan siapa? Kepekatan enzim, satu lagi. Substrate. Yes, kepekatan substrate. Satu lagi barulah pH. Okay, so saya ulang slow-slow. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim ada 4. Saya ulang lagi sekali. Apakah itu enzim? Enzim adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Macam mana enzim tu boleh mempercepatkan kadar tindak balas? Sebab dia dapat merendahkan tenaga pengaktifan dalam substrate sebelum tindak balas. Okay, dalam tindak balas. So, bila ada enzim, tindak balas kita tahu akan jadi lebih cepat. Tetapi tindak balas enzim ni, saya nak buat ayat saya lagi cantik. Enzim adalah satu bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. Tetapi tindak balas ni kita boleh mempercepatkan lagi jika ada faktor-faktor
yang kita manipulasikan. So kita ada 4 faktor yang boleh mempengaruhi tindak balas enzim menghasilkan hasil yang lebih banyak. Which is tadi Amar dah cakap, kebekatan enzim, kebekatan substrate, kita ada suhu dan juga kita ada pH. Saya ambil 2 sahaja, suhu dan pH. Suhu dan pH ni semua enzim dia mesti ada suhu dan pH yang optimum. Apakah itu optimum? Optimum adalah satu keadaan apabila tindak balas yang dihasilkan adalah maksimum. Masa tu paling best. Okay, paling banyak tindak balas boleh dilakukan. Tetapi saya kata kenapa apa jadi kalau suhu tu terlampau tinggi? Apa jadi kalau pH itu tidak sesuai? Kalau suhu tu terlampau tinggi, dia akan mengubah struktur enzim. Kalau suhu terlampau tinggi, apa jadi pada enzim tu tadi? Huda dia cakap, apa jadi pada enzim? Kalau suhu tu terlampau tinggi, apakah yang jadi pada enzim? Apa jadi pada enzim? Kalau suhu tu 60 darjah Celsius, apa jadi pada enzim? Ternyata asli. Yes, ternyata asli. Okay, Alhamdulillah. Okay, Ayuni masuk. Okay, now saya nak tambah sikit. Kenapa dia boleh ternyata asli adalah disebabkan dia merubah tapak aktif bagi enzim. Kalaulah pH pun sama. Kalau pH tu tidak optimum, dia akan mengganggu cas-cas yang ada pada enzim. Alamak, enzim ni paling best kalau saya ada Lego. Tapi masa ni pula tak ada Lego. Ada Lego tak, Mei? Lego dekat bawah ambil Lego. Tak apa. Kalau ambil Raja, ambil Lego. Okay, so kita nak cakap macam ni. Kalaulah enzim, okay. Kita nak bayangkan ini adalah enzim. Ini adalah substrate. Katakanlah kita nak bayangkan kalaulah pH atau suhu tu berubah, dia akan merubah tapak aktif. Bila dia akan merubah tapak aktif, dia akan membuatkan substrate tu, ni substrate, tak dapat bertindak balas dengan enzim. So kalaulah pH itu tidak optimum pun sama, dia akan merubah cas-cas yang ada pada enzim. Bila cas-cas tu berubah pada enzim, keupayaan substrate tu, ni substrate, nak bergabung dengan enzim tu adalah kurang. Nanti saya tengok kalau lah anak saya ada, kalau dia bawa Lego. Kalau tak ada, next time. Alright? Okay. So far sampai sini okay tak? Dia faham tak? Okay Right. So enzim ni ada satu teknologi. Saya dah cerita pasal tenaga pengaktifan. Dan satu lagi saya nak cerita yang ni saya ingat. Saya pun tak tahu sebab tahun lepas awak belajar dengan Cikgu Laili kan. Tapi saya ajar lagi sekali. Ada banyak. Wah. Alright, okay now. Okay, sekejap Kita nak cerita pasal sekejap. Sekejap. Bismillah. Ini. Okay. Katakanlah ini adalah ini adalah enzim. Katakanlah ini enzim. Tak cantik enzim ni tapi ni je lah yang aku nak show dia. Right. This one. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cantik lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Saya nak tunjukkan apakah itu bahan dia tau. Lambat lah Mariana. Okay. Katakanlah ini adalah enzim. So, you guys boleh nampak kan? Ini adalah enzim. So, enzim ni senang kata dia akan bertindak balas dengan substrate. So, senang kata substrate akan masuk kat sini. Bila substrate akan masuk kat sini, okay, bila dia keluar, dia akan jadi hasil kan? 2. Senang kata bila pH tu berubah dan juga berubah, dia akan merubah tapak aktif. So, mungkin tapak aktif tu jadi macam ni. Okay, so bila dia berubah tapak aktif, okay, substrate tu dah susah nak masuk.
Dia tak boleh ngam. So senang kata apa-apa kita perlukan satu keadaan yang optimum. So senang kata suhu mesti optimum, pH mesti optimum. Kalau lah tak optimum, dia merubah tapak aktif. Kalau tapak aktif itu berubah, kesannya substrate tu tidak boleh bergabung. Alright. So kita teruskan. Ada satu yang ini adalah tajuk baru tau. Sini awak tak belajar. Ada satu enzim namanya adalah enzim tersekat gerak. Enzim tersekat gerak ni, teknologi ni kita panggil dia adalah sebagai teknologi imobilasi enzim. Senang kata, imobilasi enzim ni sebenarnya enzim ni duduk sini je. Dia tak ada masalah. Enzim ni dia macam statik satu tempat tau. Like design. Tapi ciri untuk enzim ni, enzim kalau lah dalam teknologi enzim tersekat gerak, enzim ni dia tahan kepada perubahan suhu dan juga pH. Katakanlah kalau pH tu berubah, bukan pH optimum dan suhu tu bukan optimum, dia masih boleh menghasilkan tindak balas. So saya ulang, enzim tersekat gerak ni adalah gabungan enzim dengan bahan lengai. So, apakah kebaikan enzim tersekat gerak ni? Dia tahan kepada faktor-faktor, which is suhu dan juga pH. Katakanlah kalau pH tu berubah sikit, suhu tu berubah sikit, dia tetap boleh memecahkan substrate. Bayangkan ini adalah substrate kan? Pecah. Dia masukkan. Okay. Bila dia gabung, kita panggil dia sebagai complex enzim substrate. So, bila pecah, senang kata, bila dia pergi belah kanan saya ni, belah sini, ini jadi hasil. Kalau di sebelah sini, dia adalah substrate. So, dalam teknologi imobilasi enzim ni, immobile, tidak bergerak tau. Maksudnya tersekat gerak, immobile ni tidak bergerak. Kalau mobile, dia bergerak. Immobile, tidak bergerak ni bahasa Inggeris yang dipinjamkan kepada bahasa Melayu ni. Okay, so senang kata dalam dalam teknologi ni, enzim tu letak sini. Substrate belah sini, ni substrate. Kat tangan saya ada substrate. Belah sebelah sini hasil. So basically, dalam teknologi ni, kita boleh senang nak pisahkan hasil dan juga substrate. So boleh faham tak? Dan nak cerita tu je, enzim tersekat gerak. Okay, apakah kebaikan enzim tersekat gerak? Apakah kebaikan kalau kita gunakan teknologi imobilasi enzim ni? Apakah kebaikannya? Mobile je kan sekarang. Aduh. Yes, very good Fakrul. Dia dapat mengasingkan hasil dan juga substrate. So very good. Yeah, Alhamdulillah. So saya nak buat satu quiz untuk awak. Saya suka quiz ni kot. Sebabnya satu saya rasa kita boleh buat sama-sama. So bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya, saya banyak distraction hari ni. Okay. Sekejap. Bismillah. Sekejap play. Teach. Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Klasik. Sekejap Sekejap. Loading game pin. Okay, so basically macam ni je. Sekejap saya copy sekejap. Mouse saya ni memang cari gaduh lah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah je Mei, janganlah gerak-gerak. Sekejap. Ayah. Okay. Right, so korang klik kat sini. Copy, saya ambil sekejap. Sekejap. Dah masuk ke? Dah masuk. Hebat korang. Saya baru dah copy kan. So, paste. Sekejap. Klik. Lepas tu korang masuk dia punya password this one. Password dia apa ni? Sekejap Okay. Apa ni? Sekejap. Sekejap Tiba-tiba saya lost sekejap. Oh, sekejap. Saya nak share lagi sekali. Sekejap Your entire screen. Okay. Right. This one. Yeah. Okay. So, awak type kat situ password dia lah 4201464. Saya typekan. Awak masukkan. Awak klik kat situ. Call in message. Lepas tu awak klik yang www Kahoot tu. Okay, lepas tu masukkan dia punya password dia adalah 4201464.
64. 4201464. So sekarang, ya Allah, tak ada nama lain ke? Hi, hi, hu, hu, mi, he, he. Lagi siapa? Astaghfirullahalazim. Okay, Mek Cha, okay, kenal. Hi, hi, hu, hu ni siapa? Nama semua subhanallah. Okay. Right, so okay, kita ada, apa ni siapa? Korang nama semua saya tak boleh nak recall lah. He, he lagi. Weh, berapa banyak he, he? Tiba-tiba saya teringat cerita Moana ada he, he kot. Dia punya ayam tu. Ayam tak berapa nak betul tu. Okay, right. Takut. Okay, siapa tu? 1, 2. Kita ada 11 orang. So, come on guys. Nak tengok daripada apa yang kita belajar tadi, korang faham ke tak? Okay. 12 orang. So, kita ada berapa ni? Aktiviti. Right. Kita ada 11. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Kita ada dekat 20 orang juga. Baguslah kelas korang. Cash masuk. 16, 17, 17, 18, 19, 20. 1. Kita ada dekat 20 orang. It's good for you. Baguslah. Okay. Kita ada high. Kita ada 17 orang. Ada lagi tak yang nak masuk? Ada lagi tak nak masuk? Saya rasa macam korang dah burn out tau. Dah penat lah. Tapi kita tak boleh lah terus mengalah kan. Saya tahu korang penat tapi kita tak boleh mengalah lagi ni. Alright, so kita boleh mulakan Boleh kita mulakan. Yang lain jadi penonton Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, satu soalan cuma 20 saat je tau. Okay, right. So, ready. Okay, Huda masuk 18. Okay ya. Right, ready. Okay, haha lagi. Okay, go. Sekejap Enzim, kita nak cerita pasal enzim je. Soalan dia. 3, 2, 1, mula. Quiz. Okay, berikut adalah ciri-ciri enzim kecuali kita ada tidak boleh dimusnahkan, diperlukan dalam kuantiti yang sedikit, berbalik dan diperbuat daripada lemak. Kecuali yang tak betul. So maksudnya kita nak yang tak betul. So kita ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 18 orang. Okay, good. So, jawapannya diperbuat daripada lemak. Kita yang nak yang salah. Statement yang salah saja. Okay, so which is diperbuat daripada protein sebenarnya. Okay, hai. Okay. Right, so kita teruskan. Ni saya tak tahulah siapa, nama semua. Antara berikut yang manakah contoh enzim intrasel dihasilkan dalam sel itu dan digunakan dalam sel itu. So kita ada lipase, kita ada DNA polymerase, tolonglah betul semua orang. Amylase dan juga trypsin. Okay, so antara yang ini manakah contoh enzim intrasel dibuat dalam sel tu digunakan dalam sel itu juga. 2, 1, 0. 13 orang je yang mampu jawab. So very good. So jawapannya adalah DNA polymerase. So awak ingat pankreas hasilkan 2-3 jenis enzim. Like yang sedara 3 pupu tu. Lipase, amylase dan juga trypsin. So kita teruskan. Next. True or false? Okay, jika substrate yang digunakan adalah kanji, enzim yang digunakan adalah trypsin. Betul ke salah? Okay, come on. Senang lah. Betul atau salah? Yes or no je. True or false je. Okay, come on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good. Right, so my god. Jawab, okay, kalaulah substrate itu kanji. Kalau kanji dia punya enzim tu adalah amylase. Trypsin ni untuk siapa? Trypsin ni untuk protein. Okay, right, kita teruskan. Okay, scoreboard. Okay, siapa ni? Ini siapa ni? Orang ni misterius betul. Okay, tenaga pengaktifan. Tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrate sebelum tindak balas. Betul atau salah? Yes or no? Sebelum ke selepas?
Okey, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah betul sebab dia adalah enzim tu digunakan untuk memecahkan substrate sebelum tindak balas. Saya ubah daripada budak tingkatan 5 UM ni soalan ni. Okay, right. So kita tengok. Wah. Okay, right. Okay, seterusnya. Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik molekul substrate meningkat kerana frekuensi pelanggaran apa dengan apa? Kita kata tenaga kinetik meningkat disebabkan frekuensi pelanggaran substrate dengan substrate ke, substrate dengan enzim ke, enzim dengan enzim. Ayat dia panjang sikit. Okay, so jawapannya adalah ni, frekuensi pelanggaran berkesan antara substrate dengan enzim meningkat. Kenapa tak ramai ni yang jawab? Okay, next. Mek Chow. Mek Chow tengah lead. Tahniah. Semua nak dara ke? Mana boys? Enzim peptinase dan selulase digunakan dalam penghasilan jus. Betul atau salah? Ni nak buat jus. Jus, perasan tak? Jus yang kita buat kat rumah dengan jus yang beli kat kedai tu tak sama. Contohnya macam twister kalau apple. Dia nampak jernih je. So biasanya dia jernih, dia gunakan ada enzim nak bagikan colour tu jernih. Warna tu pun cantik. Macam kalau jus apple tu, nak warna dia cantik. So jawapannya adalah betul. Yang ni kena baca lah. Nampak tak? Kadang-kadang soalan tu soalan kefahaman. Level paling rendah. Tapi kalau korang tak boleh, tak baca, korang tak boleh jawab. Right. So kita teruskan. True or false? Jika suhu enzim terlalu tinggi, enzim tidak dapat mengekalkan bentuk 3 dimensinya. Betul atau salah? Yes or no je. Senang ni. Tekan je yes or no. Ada 2 jawapan, 2 pilihan je kat situ. So which one is the answer? Jawapannya adalah yes. Okay, so suhu terlalu tinggi. So statement dia kat situ adalah terlalu tinggi. Yap, Mek Charlie. Hihi pula, second. So saya ada extra 2 soalan tau. Apakah fungsi ribosom dalam penghasilan enzim? Mengangkut protein, mengubah suai protein, tapak menjana tenaga atau tapak sintesis protein. Okay, 2, 1, 0. Ya, very good. So tapak sintesis protein untuk menjana tenaga ni sebenarnya mitokondria. Untuk mengangkut protein ni adalah jalinan endoplasma kasar. Untuk mengubah suai protein ni menjadi enzim ni, ini adalah kerja jasad Golgi. So yang hijau ni sebenarnya fungsi dia untuk jasad Golgi. So kita teruskan. Right. Senang. 9. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim kecuali senang. Tadi Amar dah sebut dah ni. Yay! Tahniah, everybody's correct. So, teruskan. Okay, Mi ni siapa pula? Dah mendahului. Right, so kita teruskan. Okay, ni soalan bonus. Okay, apakah suhu optimum bagi kebanyakan enzim? Kita bukan cerita pasal pepsin and renin, kita tak cerita pasal tripsin. Okay. Satu, kosong. Jawapannya adalah 6 hingga 8. So saya nak bagi satu statement kat sini tau. Kalau lah katalah untuk tripsin dia punya pH dia kita tak kata dia alkali tau. Ni soalan, ini sebenarnya skema jawapan SPM. Masa ada soalan SPM tu dia kata apakah suhu optimum untuk tripsin, pH-nya adalah 8. Awak tak boleh kata 8 tu adalah alkali. Awak kata sedikit beralkali. So saya ingat 2 years back atau tahun lepas, saya rasa 2 years back. Siapa budak tulis jawapan situ beralkali, tertinggal perkataan sedikit, potong markah. So kat sini kalau tripsin awak kena cakap dia sedikit beralkali. Kalau awak cakap beralkali je tak dapat markah. Alright, so kita teruskan. Okay, takut. Yo. True or false?
Baru nak ajar tapi saya nak tengok. Dalam teknik pengkulturan tisu, proses meiosis terlibat. Betul ke salah? Dalam proses pengkulturan tisu, meiosis ni terlibat ke proses meiosis? Seram je saya tengok. Saya nak tengok. Saya tak ajar lagi ni. Tapi saya nak tengok berapa orang yang akan yang boleh jawab betul. Yeah, tahniah yang 10 orang yang betul. Meiosis tu sebenarnya kalau orang nampak meiosis tu adalah untuk menghasilkan gamet je, sperma dan ovum. Tapi kalau kultur tisu dia nak hasilkan semua benda sama. So proses yang terlibat kat situ sebenarnya adalah mitosis. Bukan mio, bukan ni. Right, so kita teruskan. Last. Berikut adalah kebaikan pengkulturan tisu kecuali kita nak pengkulturan tisu ni adalah pengklonan. Pengklonan dalam tumbuhan, nama lainnya kita kenali sebagai pengkulturan tisu. Itu adalah, ni semua adalah kebaikan kultur tisu kecuali ada satu je. Which is sifat negatif dalam pengkulturan tisu. Ya, tiada variasi. Sebenarnya kita tak nak tiada variasi. Bila tiada variasi ni maksudnya daya rintangan terhadap penyakit dia sama. Kalau ada orang sabotaj, katakanlah ladang amah tu semuanya sayur-sayurannya daripada pengklonan, pengkulturan tisu. Katakanlah ada orang sabotaj, letak virus dekat tanaman tu. Semua tanaman dia kalau katakanlah ada 10 hektar, 10 hektar tu semua mati. Alright. Sejam kita tengok podium. Mek Chan buat 3. Tahniah. Udah. Apa? Semua nak dara ke? Ni siapa ni? Saya nak tepuk siapa ni? Ni siapa? Mengakulah. Tu siapa? Apa tu? Tu siapa? Subhanallah korang ni kan susah betul lah. Okay. Siapa ni? Stop sharing. Tu siapa? Tahniah pada saya Fatih Shira. Semua nak dara. Mana budak lelaki? Come on lah bos. Hilang korang semua. Ya Allah. Okay, so sini kita leave. So, okay. Now, so saya nak masuk sikit pengkulturan tisu. Okay, saya nak nak kredit dekat Cash. Cash ada buat essay, which is essay dia adalah bagus. Dan saya ada perasan, ada some of you, bukan yang dia tulis jawapan dalam buku dan saya baru perasan dalam buku yang chocolate module tu, bahasa dia sedikit tidak tepat. So basically itu adalah salah satu masalah dengan bio. Kadang-kadang saya kena tengokkan essay tu untuk awak dulu. Sebab sometimes ada essay tu dekat skema jawapan dia belakang, jawapan tu adalah bahasa tu betul tapi tak tepat. So bila tak tepat tu kita boleh kena tolak markah. Ingat tak saya kata? Kalau dulu saya ajar budak, kalau kata mitokondria, fungsi mitokondria adalah menghasilkan tenaga, sekarang kita dah tak terima. Fungsi mitokondria adalah menjana tenaga. Begitu strictnya sekarang dia punya skema jawapan. So basically dekat jawapan belakang tu, buku belakang, siapa ada jawapan dekat awak, sebenarnya ada yang sikit salah macam Cash pun kan. Dia tengok saya bagi jawapan tu kurang betul sikit. So kalau korang ada argue, korang boleh bagi tahu saya. Now, saya nak tunjuk satu tau. Yang ni korang bertuah sikit sebabnya korang kelas kedua. Bila korang kelas kedua, saya belajar daripada kelas pertama which is kelas UM. Macam mana saya nak bagi cantik sikit dalam teknik menjawab. So maybe yang ini saya akan bincang next class. Ini adalah skema jawapan saya sendiri. Which is saya rasa kadang kalau perasan, kalaulah kita buat jawapan kita sendiri berdasarkan apa yang kita faham. Ingat tak Giltana ada bagi tahu sometimes yang dia baca dulu and then dia buat nota sendiri, dia keluarkan apa yang dia faham. So yang ini pun sama, apa yang saya faham so saya keluarkan balik. So laras bahasa tu kalau perasan lebih mudah untuk awak faham berbanding dekat skema jawapan kat belakang. Okay, now yang ni saya tak nak bincang dulu. Saya nak terus bincang pengkulturan tisu sebab kita nak pukul 9 lagi 5 minit. Okay, now Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini hari tu kita dekat sini. Okay, sekejap. Saya nak ambil kat sini. Yang ini saya tak sempat nak bincang dengan kelas UM tau. Soalan dia kat sini adalah kanji protein lipid masing-masing dapat dihidrolisis oleh enzim XYZ. Graf dalam rajah 10.3 menunjukkan kesesan pH. Sekejap
Tak boleh kuat sangat. Menunjukkan kesan pH dalam kadar tindak balas yang berbeza. Tengok macam mana nak dapat markah macam ni tau. F kat sini, korang kalau jawab periksa, korang jangan tulis F. Ini untuk saya. F kat situ adalah facts number one. Jadi, awak buat dalam bentuk paragraf. Jangan buat ayat pendek macam ni. Yang ini adalah untuk saya senang nak terang pada awak. Tapi kalau korang jawab periksa, esei buat dia dalam satu ayat, sebelah. Okay, jangan buat macam ni. Ini bukan esei. Okay, nah macam mana nak dapat markah? Kalau awak just namakan X adalah pepsin, Y adalah renin, Z adalah tripsin, satu markah. Kemudian just taksir je balik daripada graf yang awak nampak tu. So, yang awak nampak dekat sini macam ni kan? So sebenarnya tak susah pun. Kalau soalan tu analisis, sebenarnya saya suka soalan analisis sebab dia berdasarkan graf. So apa yang awak faham pasal graf tu? So, saya cerita facts kedua ni kan. pH optimum bagi X adalah 2, iaitu berasid. Maksudnya, dia cakap kat situ 2. 2 tu apa? Berasid. pH optimum bagi Y, iaitu amylase, adalah 7, iaitu adalah neutral. Tengok kalau pH bagi Z, iaitu tripsin, dia adalah 8, sedikit berakali. Saya bagi awak satu tips. Ni saya dapat daripada kawan saya yang menanda kertas 2. Macam ni tau. Kalau dia bagi X, Y, Z, okay, masa jawab periksa, tak payah tulis pepsin, tak payah tulis amylase, tak payah tulis tripsin. Awak pakai huruf yang dia bagi. Kenapa? Kalaulah tiba-tiba dekat atas ni awak salah nama kan, awak tersilap nama, contoh awak kat sini awak tulis lipase, okay, tiba-tiba kat bawah ni awak tulis Y, pakai huruf, awak tetap boleh dapat markah. Boleh faham tak maksud saya kenapa saya ajar awak pakai huruf berbanding pakai nama kat atas tu? Boleh tak? Faham kan? So maksudnya kalau kita salah kat atas, dia takkan penalti kita ayat seterusnya sebab kita berdasarkan soalan. Nampak tak? Saya ulas semua tu soalan tu berdasarkan soalan. Okay, so kat sini pH optimum akan menyebabkan tindak balas menjadi maksimum. Kebanyakan enzim berfungsi secara optimum pada pH 6.8. Ini adalah kebanyakan enzim. So pH ni buat apa? pH ni dia dapat mengubah cas-cas. So bila dia mengubah cas, dia boleh mengurangkan keupayaan substrate bergabung pada tapak aktif. Yang ini adalah skema jawapan ni, kalau boleh awak salin lah balik. Salin, tapi dalam masa salin tu awak cuba fahamkan, okay? Alright, so saya nak cerita pasal ni, kultur tisu. Now, dalam kultur tisu ni, ini adalah kebaikan dan keburukan. Tak payah, yang ni saya tak cerita tau. This one, korang boleh baca sendiri apakah kebaikan perklonan, apakah kebaikan dia. This one korang boleh baca sendiri. Saya nak cerita yang ini. Saya baru perasan kenapa budak bagi jawapan saya kurang betul. Lepas tu saya baru tengok skema jawapan yang buku coklat tu. Oh patutlah dia jawab macam tu. So basically dalam tajuk ni, yang ni kenapa saya ingat, sebenarnya saya pernah menanda kertas 2, which is dah lama dah sebelum saya menanda kertas, sebelum saya ada experience dengan kertas 3 ni. Masa tajuk ni saya ingat sebab yang ni saya baru mengajar ni, tata masa tu korang baru 2-3 tahun je umur. Now, dalam tajuk pengkulturan tisu, ada satu perkataan paling penting adalah mitosis. Kalau awak kata kalus menjadi embrio menjadi anak pokok, perkataan tak ada perkataan mitosis, just menjadi atau membentuk, awak kena potong markah. Okay, so dekat sini, ini adalah statement ni betul. Semua peralatan tu mesti steril. Apakah yang dimaksudkan steril? Bebas daripada mikroorganisma. Saya laju je ni. Okay, now, saya nak ambil statement dekat sini je. Explant akan bermitosis, membentuk callus. Kalau lah kat jawapan dalam buku coklat tu, kalau korang ada, dia akan buat ni explant membentuk callus. Callus akan membentuk embrio. Kalau korang tertinggal perkataan mitosis ni, korang tak dapat markah. Okay, so basically perkataan mitosis ni adalah sangat penting. So jalan cerita dia senang sebenarnya. Kita ambil mana-mana bahagian ni kan. Ini kita panggil dia adalah explant. Explant ni, contoh explant ni apa? Contoh explant ni adalah macam sel-sel yang muda. Okay. Kemudian explant ni kita akan masukkan dalam piring Petri, dalam ni tabung uji. Mana-mana bekas tu ada hormon, pertumbuhan dan juga nutrien. Ini nombor 1, explant. Kemudian explant ni akan mitosis, membentuk callus. Macam mana callus tu boleh bentuk akar? Disebabkan ada hormon pertumbuhan. Lepas tu callus tu akan mitosis membentuk anak pokok. Bila dah bentuk anak pokok, barulah dipindahkan ke tanah. Kita nak bagi dia, masalahnya tumbuhan ni tak ada variasi tau.
bila lah kultur tisu ni dia tak ada variasi, biasanya kita tanam dekat satu persekitaran yang kita kawal. Maksudnya awak tanam dia dekat dalam satu rumah hijau. Tahu tak yang korang budak pertanian tahu tak ada satu tempat tu yang kita tanam satu rumah khas tu apa kita panggil macam rumah kaca korang panggil. Yang kita boleh control suhu whatsoever dalam tu. Korang panggil rumah kaca ke? Ada tak cik pertanian belajar tu? Yang kita tanam pokok dalam satu rumah khas tu. Apa korang panggil rumah tu? Bukan korang punya reban puyuh tu, bukan. Ni nak tanam pokok kat dalam tu. Tahu tak? Saya rasa macam rumah kaca kot. Rumah kaca. So basically dalam rumah tu greenhouse. Yes, very good. Tahniah. Yes, rumah hijau. Greenhouse. Kita tanam dia dekat greenhouse. Kenapa kita tanam dekat dalam greenhouse? Sebab kita boleh control dia punya temperature, dia punya semualah keamatan cahaya and whatsoever semua tu. Okay, so kesimpulannya hari ni kita belajar mengenai enzim dan satu lagi adalah pengkulturan tisu. Okay, so awak boleh faham ke tak? Sekejap kita buat refleksi lepas tu habis. Korang ada kelas kan ni? Bismillahirrahmanirrahim, sorry saya terus ambil masa sekejap PPR hari ni, refleksi hari ni, kefahaman hari ni. Kefahaman hari ini. Okay, so siapa yang faham betul-betul, so awak tulis kat sini antara 100 hingga 80. Lepas tu antara 79 hingga 60. Antara 59 hingga 40. Antara 39 hingga 20. Antara 19 hingga 0. Tak ada kod yang tekan ni. 18, 19, 60. Okay, so itu sahaja. So awak klik, so boleh launch. Okay, so bila cuba jawab poll kat tepi tu. So senang kata setiap kali kelas saya suka buat poll ni sebab sebenarnya untuk awak sendiri. Awak jawab je dengan jujur. Saya tak kecil hati. Maksudnya kita tahulah kita dah belajar 1 jam ni apa benda yang kita faham. So maksudnya ini adalah refleksi pada diri kita sendiri. So hari ni sebenarnya kita belajar pasal 2 je. Satu adalah enzim, satu adalah kultur tisu. Now kalaulah awak petani, kan awak belajar pertanian. Awak nak tak tumbuhan tu daripada kultur tisu? Korang suka tak kultur tisu? You guys nak tumbuhan tu daripada kultur tisu tak? Kalau korang adalah nak kaya cepat kan petani, korang nak tak gunakan teknologi kultur tisu tu? Nak tak? Tak jawab. Nak. Very good Amar. Okay nak. Kenapa? Sebab apa awak nak? Kenapa Amsyah nak pakai kultur tisu tu kalau cikgu ni ajar? Nak cut cost, very good. Lagi? Sebab dia cepat matang kan? Lagi-lagi? Korang ni dalam hati saya cut cost, lagi apa? Sebenarnya saya berharap, saya rasa saya selalu doa, hopefully saya rasa Tuhan tu tak kejam. Even though korang belajar 2 tahun macam ni, saya rasa insyaAllah ada hikmahnya sebaliknya ni. Nak cerita sebenarnya korang kalau zaman tak ada COVID ni, dah lama korang pergi yang dekat mana, yang dekat macam Batang Berjuntai tu yang nak ke arah Rawang tu apa farm yang selalu yang ada tu. Biasa Cikgu Farizan akan bawa budak pertanian kat situ, so korang boleh tengok teknologi kultur tisu milk. Belly, kok khas tau. Saya baru nak percaya. Fruit Valley. Yes, saya ingat Belly tu tapi meat tu depan tu tak betul. Yes, Fruit Valley. Sebab kat Fruit Valley tu memang ada kultur tisu tau. Which is dia kena ajar awak satu-satu. So tak ada rezeki untuk awak. So tak apa. InsyaAllah Allah tu kan tak kejam. Have faith. So insyaAllah ada lah rezeki awak kat tempat lain. Yes, jimat masa. Very good. Saya suka jimat masa. Dan satu lagi, kita kelon biasa benda yang baik. Okay, so buah yang manis. So biasanya kelon tu bagus sebab semuanya menguntungkan untuk petani. Tapi keburukannya satu, dia tak ada variasi. Macam saya cakap, kalau ada orang jahat, dia bagi letak virus, semua boleh mati. Okay, so kat sini, so kita habis. So kita tengok kesimpulannya kita belajar hari ni. Alhamdulillah. So ada 21 orang yang vote. Ya Allah, baguslah kelas korang. Alhamdulillah. So 21 yang vote, 20 ni boleh faham, satu je yang 39 hingga 20. Okay, yang satu ni jangan sedih. Yang satu ni awak seorang je, kawan awak ramai. Faham tak maksud saya? Awak seorang, kawan ramai, so boleh tanya yang ramai. Okay, tapi yang seorang ni janganlah malu tanya pada kawan. So tanya pada kawan, so make sure apa yang korang tak faham tu cuba kejar. Okay, so itu sahaja. Yes, very good. Thank you Amar, abang-abang sangat. Tiba-tiba bagusnya Amar.
Nampak rasa soleh je kan. Okay, thank you. Macam tu lama. Lepas tu satu lagi, ingat mengingati kan antara kawan awak. So so awak kena jaga, take care kawan awak. So basically kalau kawan awak nampak lemas ke, dia nampak lost, tarik balik. So itulah fungsi kawan yang baik kan. Alright, so itu sahaja guys. So thank you so much. Wow. Korang asamnya. So itu sahaja guys. So kita boleh jumpa next time. So take care. Jumpa hari Isnin kot insyaAllah. Okay, bye everybody. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih Cikgu. cikgu. Okay, selamat kimia. Malam cikgu. Selamat malam. Malam cikgu. Selamat malam Arif. Terima kasih cikgu. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Malam. Saya suka last ni baru boleh dengar Assalamualaikum. suara awak. Kalau tak susah betul nak dengar suara korang kasih, semua cikgu. kan. So Bye cikgu. bye everybody. Bye. Terima Bye kasih, semua. Terima kasih cikgu. Bye. semua. Ya Allah, Terima kasih, Ma. Allah.